Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 18 Ogos 2022. Hari ini harga emas turun lagi you all kepada RM273 untuk 1 gram. Apa khabar you all hari ini? Boleh tap-tap screen. Kalau khabar baik, tap-tap screen. Seperti biasa, hari ini saya bersiaran daripada dua platform. Satu daripada di TikTok dan satu lagi di Facebook. Dan seperti biasa, yang berada dekat Facebook, anda akan dapat tengok slide lah untuk hari ini. Sebelum tu kita nak cakap apa yang saya nak kongsikan hari ini. Apa yang saya kongsikan hari ini adalah daripada apa yang saya baca daripada buku Tuan Azizi Ali, iaitu Masa untuk Emas. Masa untuk Emas. So saya simplify kepada, kalau yang boleh tengok slide, saya simplify kepada bentuk grafik-grafik lah supaya lebih mudah faham. Sebab kadang-kadang orang rasa macam malas nak baca buku kan. So saya bacakan dan saya simplifykan dalam bentuk presentation. So tajuk hari ini adalah Masa untuk Emas. Dah bersedia dah nak tahu apa itu masa untuk emas? Yang baru masuk dekat TikTok boleh tap-tap screen. Tap-tap screen. Alright. So, kejap ya. So saya mula bercoloteh lah. Kalau you all nampak, saya dah ada prop baru dah dekat atas-atas ni. Kita ada antara item-item yang available dekat Public Gold lah. Sekejap mana pembaris. Ni pembaris. So dekat sini ni kita nampak ada yang 4 segi ni. Kita panggil dia bunga emas. Bunga emas ni kita boleh pakai dengan pendant yang dekat atas ni. Pendant ni namanya apa nama dia? Saya tak ingat. Kemudian yang bulat ni nama dia dinar. Yang bulat ni nama dia dinar. Dinar ni boleh pakai dengan pendant yang ni, rainbow pendant. Kemudian yang 4 segi besar tu adalah kita punya gram bar yang besar lah. Ada sampai 1 kilo. Dan kalau you all nak tahu 1 kilo tu besar mana, 1 kilo tu lebih kecil daripada telefon bimbit lah. So ini adalah antara item-item yang ada dalam simpanan emas dekat Public Gold. Jadi anda beli emas dapat emas. Beli emas confirm dapat emas. So anda boleh pilih lah nak emas yang macam mana. Nak yang 4 segi ke, nak yang bulat ke. Ramai orang selalu tanya, apa beza 4 segi dengan bulat ni? Beza dia adalah bentuk lah. Kita dah nampak dah. Beza dia 4 segi dengan bulat. Kemudian dari segi ketulinan sama. Ketulinannya adalah 999.9. Kalau kita nak tengok dari yang kita pegang dekat tangan, contoh dia macam ni lah. Ni kita ada gold bar, dinar, bulat. So yang ini adalah 4 segi. Contoh dia macam tu. Kemudian, memandangkan topik kita hari ini adalah masa untuk emas. So kita nak tahu apa yang kita nak maksudkan dengan masa untuk emas ni. First of all, ramai orang dia akan tertanya-tanya. Ramai sangat orang yang bila kita cakap pasal emas, macam mana nak mula tu cik? Cik apa nak sebut, Dunstan Noel. Boleh klik link dekat saya punya TikTok. Dan daftar secara percuma, boleh WhatsApp saya untuk bantuan lah. Boleh daftar sendiri secara percuma ataupun kalau rasa tak reti nak isi, nak saya isikan, boleh WhatsApp saya. Ada nampak tak dekat saya punya, boleh pergi dekat saya punya TikTok, boleh nampak link. Ada nampak link tak? Kalau ada nampak link, klik je dekat situ, klik WhatsApp untuk saya bantu. So, macam cikgu pula pakai ni kan. Siapa? Dunstan Noel ada nampak tak? Kalau ada nampak boleh cakap nampak, boleh buat. Terus buat pun tak apa.
Kemudian habislah nanti saya akan bantulah. Okey, ramai orang bila kita kata jom kita simpan emas, saya lah selalu ajak kawan-kawan kan, jom kita simpan emas, ramai orang yang akan tanya, kenapa kita kena simpan emas Okey, so jawapan dia ada beberapa jawapan lah kalau ditanya kenapa kita kena simpan emas. Okey, yang pertama, kita boleh gunakan emas ni untuk tujuan perkahwinan. Perkahwinan tu kalau lelaki dia boleh gunakan untuk bagi hantaran kepada wife dia. Ataupun kalau dia kata wife dia tak nak hantaran dalam bentuk emas, dia boleh jual emas tersebut supaya emas tersebut boleh digantikan kepada duit dan majlis boleh dijalankan dengan lancar. Okay, memandangkan kalau kita simpan duit, nilai duit itu makin lama makin susut. Okay, kita tak nak cerita banyak-banyak lah. Kita 1 juta pun kita tak ada duit 1 juta. Kita cerita duit RM50. Bila kita ada RM50 ni, okay, kalau 20 tahun dahulu RM50 mungkin kita boleh beli barang 1 troli. Tapi hari ini RM50 kita boleh dapat minyak 1 botol sahaja. So kita dah nampak dah. Oh, kalau kita simpan duit dalam bentuk wang kertas, nilai dia akan hilang. Tapi kalau kita simpan duit dalam bentuk emas, contohnya dalam bentuk emas ni, okay, saya ceritalah sejak 1400 tahun dahulu, 1 dinar ini boleh digunakan untuk membeli seekor kambing. So 1 dinar ni boleh pakai dengan pendant yang ke atas ni, yang bulat ni. Nampak yang pendant bulat ni? Boleh pakailah. So bukan saja kita boleh simpan. Kalau sebelum ni orang kata, saya tak nak beli gold bar lah sebab gold bar kita tak boleh pakai. Sekarang dekat public gold, you all boleh pakai gold bar yang ada. Okay, yang ini pun boleh pakai, yang 4 segi, nama dia Majestic, saya dah ingat dah. Nama dia Majestic yang 4 segi ni, yang bulat tu nama dia Rainbow. Okay, so instead of you kata simpan saja, sekarang kita dah boleh pakai untuk bergaya lah. Tapi bukan pakaian harian tau. Okay, kita pakai untuk special event atau special occasion je. Bukan pakai hari-hari buat mandi dan sebagainya. Tak digalakkan lah. Okay, ni untuk melaram saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya kena simpan emas adalah tujuan dia untuk kita beli deposit rumah. Okey, mungkin sebelum ni kita tak nampak macam mana kita nak guna emas ni. Kan dah tahu dah emas tu bagus tapi tak tahu macam mana kita nak nampak dia digunakan. Okay, tadi kita kata untuk perkahwinan. Yang kedua untuk deposit rumah. Yang ketiga, kita guna untuk pendidikan, dana pendidikan anak-anak. Yang keempat, kita kata boleh guna untuk dana haji dan umrah. Yang kelima, dana persaraan. Yang keenam, dana kecemasan. Okey, sebelum ni, dana-dana ni kita dah tahu dah. Tapi kita simpan guna duit dalam bentuk duit. Tapi hari ini kita tukarkan daripada bentuk duit kepada bentuk emas. Sebab kita dah tahu. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai duit makin lama makin susut. Jadi kita tukarkan kepada simpanan emas. So nilainya akan kekal. Kuasa belinya akan kekal. Okay, so kita dah tahu dah sekarang kenapa kita kena simpan emas. Okay, so kemudian kita nak tahulah yang seterusnya. Let's say lah kalau kita dah simpan emas. Okay, berapa lama kita nak simpan? Okay, kalau contohnya rakan-rakan yang dekat Facebook dia boleh nampak saya ada bagi 4 graf. Okey, 4 graf itu mewakili 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Okey, contohnya apa yang kita cerita tadi, dana nak berkahwin lah, dana nak beli rumah lah, pendidikan anak-anak lah, persaraan, itu semua adalah dana-dana yang kita perlu simpan dalam satu jangka masa yang panjang, sekurang-kurangnya 3 hingga 5 tahun. Mungkin nak kahwin lagi 3 tahun, nak beli rumah lagi 5 tahun contohnya, nak pergi haji lagi 10 tahun, nak bersara lagi 20 tahun kan. Okay, sebelum ni kita nampak semua tu kita memang ada dana untuk tujuan tersebut tapi kita simpan dalam bentuk duit. Tapi kali ini saya nak ajak untuk simpan dalam bentuk emas. Okay, emas tu adalah contoh gold bar lah. Gold bar yang ditunjukkan dekat gambar-gambar ni juga. Okey. Kemudian contohnya tadi kan soalan dia berapa lama nak simpan bergantung kepada matlamat anda. Adakah matlamat anda itu dah tercapai? Contohnya nak kahwin lagi 3 tahun dana dah cukup. Okey, bolehlah sampai boleh jual ataupun boleh
Contohnya kalau nak kahwin boleh jual ataupun beri kepada orang rumah lah sebagai hantaran dan sebagainya kan. Okay, so saya nak zoom contohlah kalau kita simpan lagi lama, lagi banyak keuntungan yang kita akan dapat. Kerana apa? Dalam jangka masa panjang, harga emas tu kan makin lama makin meningkat. Kalau 20 tahun dahulu, harga emas lebih kurang 30 hingga 40 ringgit untuk 1 gram. Hari ini 275 ringgit. So maksudnya dah naik berapa ringgit untuk 1 gram, 200 ringgit lebih untuk 1 gram. So, lagi lama kita simpan, lagi banyak keuntungan kita. Contoh, kalau 2 tahun yang lepas, okay, saya tengok 2 tahun yang lepas, harga tertinggi yang direkodkan adalah, harga tertinggi yang direkodkan adalah 270 dan harga terendah adalah 220. Dan hari ini harga masih lagi dalam lingkungan 270 kan. So maksudnya kalau kita simpan dalam tempoh 2 tahun, tak untung lagi. Okay, kemudian kalau kita simpan dalam tempoh 5 tahun, antara RM150 hingga RM180 1 gram. So dah ada keuntungan tak? Dah ada dah. Kalau 5 tahun kita dah nampak dah keuntungan dia. Okay, sebab harganya 180. Hari ni 270. So dah naik lebih kurang RM100. Kemudian kalau kita simpan dalam tempoh 10 tahun. Dalam tempoh 10 tahun, harga terendah direkodkan adalah RM120. RM120, hari ini RM270. So dah ada RM150 kenaikan. So maksudnya kita dah nampak dah. Kalau kita tanya berapa lama kita nak simpan, so jawapan dia lagi lama kita simpan, lagi bagus. Sebab kita dapat kenaikan harga yang lebih tinggi. Tapi kalau dalam tempoh 3 tahun kita simpan, kita dah nak capai matlamat kita, kita boleh jual sebab ketika itu, kita pun dah untung juga. So kita kena tahulah. Sebab tu bila kita buat belian pertama, kita dah tahu dah kita punya benchmark harga. Bila kita ada benchmark harga, so kita dah tahu kita sedang untung atau sedang rugi. Contoh dia macam itulah. Okey, kemudian kita dah tahu dah tadi berapa lama nak simpan emas, dia bergantung kepada adakah dah capai matlamat ataupun kalau belum capai matlamat, kita simpan sampai capai matlamat yang kita nak capai tadi. Okey, kalau awak tanya matlamat tu apa, so patah balik kepada perkara yang kita sebut tadilah. Matlamatnya tadi nak kahwin, nak beli rumah, nak buat pendidikan anak-anak. Okey, lagi kita apa? Nak pergi haji dan umrah, nak sebagai dana persaraan, nak sebagai dana kecemasan. So itu kita punya matlamat kita. Okay, so lagi lama kita simpan, lagi banyak kadar keuntungan yang kita boleh perolehi. Okey, kemudian ada orang tanya, adakah simpanan emas ni sesuai dengan keuangan saya? Okey, untuk pengetahuan you all, kalau contohnya kita simpan emas dekat public gold, kita ada banyak cara untuk buat belian. Okey, ada full payment. Maksudnya kalau contohnya 5 dinar ni harga dia 5,000, so kita bayar 5,000, kita terus dapat emas kita. So emas akan diposkan ke rumah dengan menggunakan perkhidmatan pos berinsurans. So habislah cerita dia dekat situ. Itu kalau orang yang ada duit banyak. Dia ada 5,000, dia boleh bayar sekaligus. Okey, tapi contohnya kalau dia kata saya nak 5 dinar ni yang harganya 5,000 tapi saya tak ada duit 5,000 tapi saya ada lebih kurang 1,000 sebulan untuk bayar secara easy payment. Boleh ke? Ya, boleh. So kita ada option nak bayar selama 6 bulan ataupun 10 bulan. 10 bulan ni biasanya waktu promotion. Waktu promotion akan ada cara bayar selama 10 bulan. Jadi lagi murah lah per bulan dia kan. Maksud dia macam tu. Okay. Kemudian untuk orang-orang yang mungkin dia punya kuasa beli dia tak cukup kuat. Mungkin dia hanya ada RM100 atau RM200. Adakah dia boleh beli emas? Boleh juga. So tak ada masalah. Untuk orang-orang yang bajet dia lebih kurang RM100, RM200 pun boleh juga beli emas. Contoh kalau dia ada duit RM100, dia boleh beli emas dekat account Gap. Contoh RM100 tu akan dapat 0.3 gram.
Okey, untuk 0.3 gram ni, tak adalah emas seketul yang berat dia 0.3 gram tu. Okey, jadi apa yang kita boleh buat adalah dengan 0.3 gram tu, okay, dia masuk dulu dalam akaun. Nama pun tadi kita sebut, akaun GAP. GAP tu stand untuk Gold Accumulation Program, di mana program untuk kita kumpul gram emas. Okay, RM100 dapat 0.3 gram. Kumpul lagi, letak lagi RM100 dapat lagi 0.3 gram. Kumpul, 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 kumpul. Tahu-tahu je boleh keluar sampai ni berapa? Okay, yang ini adalah 21 gram. Tahu-tahu je bila dah ada 21 gram boleh keluarkan. Kalau dah ada 40 gram boleh keluarkan yang macam ni. Kalau ada 20 gram boleh keluarkan yang macam ni. Contoh dia. So maksud dia, nampak kan contoh yang 4 petak dengan yang bulat ni kan? Contoh dia macam tu. So from time to time bila kita ada duit, kita keluar, kita tambah dan gram itu bertambah. So lepas tu bila kita nak keluarkan terpulang lah. Kalau you all kata nak keluarkan 1 dinar 4.25 gram, request lah untuk dapatkan 1 dinar. Kalau you kata, oi I nak 5 dinar, request lah untuk 5 dinar as long as gram dalam tu cukup lah. Kalau you kata you nak 10 dinar macam ni, request lah untuk 10 dinar. So tak ada kata, oi kita tak boleh keluarkan ke? Boleh. Cumanya you kena pastikan gram tu cukup dan you boleh request untuk keluarkan. Macam kita nak keluarkan duit dekat bank, duit ada 100, nak keluarkan 500. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah kan? Sama. Dalam akaun ada 1 gram tapi nak keluar 5 gram, request 5 gram. Boleh ke keluar? Tak boleh lah. Contoh dia macam tu. Kalau nak keluar 5 gram kena ada 6 gram. Contohlah macam tu. Sebab apa? 1 gram akan tinggal dalam akaun untuk akaun kekal aktif. So kemudian itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, contoh dia ada duit RM200 dan dia nak simpan secara konsisten tapi dia malas nak ingat-ingat. Okay, mudah je. Kita boleh buat dengan cara auto debit. Auto debit ni apa? Auto debit ni macam kita bayar duit rumah, bayar duit kereta, kan? Bila kita dah sign tu, okay, automatic setiap bulan duit akan tolak daripada bank. Okay, so as long as duit ada, dia akan ambil contohnya 200. Okay, masuklah dalam akaun GAP. So gram you akan bertambah. Okay, menariknya dalam akaun GAP ni, you all boleh dapat cabutan bertuah. Itu menariknya dalam akaun GAP ni, boleh dapat peluang untuk cabutan bertuah setiap bulan tau. Okey, setiap bulan dan cabutan yang paling besar adalah 10 gram. Hadiah dia adalah 10 gram emas. 10 gram macam mana? 10 gram macam ni. 10 gram yang macam ni tadi tu. Petak 10 gram. Besar kan? Besar. Okey, sementara saya nak bebel-bebel ni, kalau ada soalan bolehlah tanya. Okey, Sekejap jadi macam Abang Jad pula emo. You all ni, I duk cerita, you all diam. Tak adalah. Tak, maksud dia macam tu lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan tak apa. Tak ada masalah. Okey, kemudian orang tanya, Mona, kalau kita dah ada emas-emas ni, sekarang ni kita nak simpan dekat mana? Okay, sebenarnya kita ada 3 cara penyimpanan. Okay, saya ceritakan cara penyimpanan yang pertama dulu. Cara penyimpanan yang pertama ni adalah dekat safety deposit. Okay, kejap saya tengok. Ada tak gambar safety deposit dekat sini? Okay, ini adalah public gold safety deposit. Thank you sharing kekasih Tawau Sabah. Ya, sama-sama. Okey, ini adalah public gold punya safety deposit. Saya bacakanlah dia punya sewa dia kan. Okey, sewanya untuk 1 tahun 330. Okey, kalau untuk itu saiz yang paling kecil lah. Okey, kalau saiz yang sederhana 430 untuk 1 tahun. Saiz yang besar 530 untuk 1 tahun. So maksudnya kalau contohnya you ada emas berkilo-kilo, bolehlah you simpan dekat safety deposit. Tapi contohnya, you kena bayar yuran langganan safety deposit, itulah yuran. Okey, kemudian tapi kalau contohnya you kata, oi saya tak adalah banyak, saya ada 2-3 ketul je.
Okey, kat mana kita nak simpan? Kita boleh je simpan dekat rumah. Dengan syarat kita perlu menjadi seorang yang kreatif. Okey, bila kita kreatif, kita kena pastikanlah kita simpan tu kita yang tahu dan kita punya waris pun tahu. Jangan sampai waris kita dia nampak je contoh kan tin Milo. Contohlah kita simpan dekat tin Milo. Tapi tin Milo tu dah habis lah kan. Lepas tu dia kemas-kemas rumah, dia pergi buang pula tin Milo. Kita pula tengok, mana tin Milo aku? Dah buang dah mak. Mak kau dalam dia ada emas. Contoh dia macam tu kan. Tapi ingat waktu PKP tu hari, yang pekerja pembersihan dia kena punggah balik sampah-sampah dia kan. Yang lepas dia pungut dari rumah ke rumah tu. Sebab apa? Sebab acik tu dia anak dia kemas rumah, terbuang emas yang mak dia simpan. Tak naklah jadi macam tu kan. Okay, itu ada risiko dia lah. Kalau yang pertama tadi, kalau kita simpan dekat safety deposit, dia memang tak ada risiko tapi kita kena bayar yuran langganan. Okey, kalau kita simpan dekat rumah, ada risiko tapi kita tak kena bayar. Tahukah anda kita ada tempat penyimpan ketiga yang tak ada risiko dan tak ada bayar? Dekat mana tu? So, jawapannya adalah dekat account gap. Okey, kalau kita setiap kali kita simpan dalam account gap, setiap kali kita masukkan duit dalam account gap, kita punya gram dalam account gap tu akan bertambah. Betul tak? Okey, bila account kita semakin banyak, adakah account gap tu kita sebenarnya tak perlu pun bayar dia punya upah simpan. Kita just simpan saja. Simpanlah seberapa banyak gram yang you all nak simpan, simpanlah seberapa lama pun yang you nak simpan. Tak ada upah simpan dan emas itu diinsurankan. Cumanya dia punya disadvantage adalah once you dah withdraw, maksudnya you dah request untuk keluarkan emas tu daripada account gap, so you tak boleh simpan balik lah. Itu je dia punya beza dia lah. Okay, so kalau orang yang tanya kat mana kita nak simpan, you all sebenarnya boleh simpan secara percuma tanpa upah simpan. Simpanlah seberapa lama dan seberapa banyak dalam account gap. Kalau you kata, oi, I nak simpan sendiri tapi dekat safety deposit, boleh. Tapi you all kena bayar yuran langganan dan dia dan ada insurans lah penyimpanan tersebut. Tapi kalau you kata, oi, nak simpan sendirilah, nak simpan sendiri, boleh. Risiko tanggung sendiri dan tiada ada insurans. So itu apa yang kita perlu tahu bila kita simpan emas, kat mana kita nak kena simpan. Seterusnya, bila kita dah simpan, mestilah kita nak jual balik untuk kita dapat keuntungan. Betul tak? Jadi kat mana kita nak jual balik? Okey, untuk you all tak tahu kat mana kita nak jual balik, tempat yang paling ideal untuk kita jual balik emas-emas ni, okey, emas-emas yang saya tunjukkan kat sini ni. Okey, emas-emas ni kat mana kita nak jual balik? Kita jual balik dekat public gold. Sebab apa? Public gold memberikan jaminan spread yang paling nipis. Okey, jadi bila spread tu nipis, keuntungan yang kita akan dapat lebih banyak dan lebih cepat. Okey, selain daripada tu, itu kalau kita nak jual balik. Kalau kita nak arahnukan ataupun nak pajak, kita ada senarai arahnu yang boleh menerima ataupun arahnu yang bekerjasama dengan public gold. Antaranya yang paling mudah adalah pos arahnu. So dekat pos arahnu ni dia boleh terima sekecil-kecil gram emas. Contohnya 1 gram hinggalah sebesar gram emas dan emas itu tidak akan dibuka seal. Kalau selalu kita kena buka seal kan, kali ni kita tak perlu buka seal. Okey, kemudian bila kita kata arahnu ni, ada setengah-setengah arahnu dia bukan tidak menerima emas public gold, tapi kadang-kadang you all nak arahnu gram dia kecil, 1 dinar ataupun 5 gram contohnya. So mereka tidak terima, mereka hanya terima contoh 10 gram dan ke atas. Itu contoh yang pertama. Ataupun ada setengah-setengah arahnu pula, dia memang tak terima emas lain selain emas dia sahaja. Yes, so you all kena tahu once you bawa pergi arahnu tu, kalau dia kata, oi kita tak terima, bukan maksudnya dia tidak menerima emas public gold tu, tapi emas lain pun dia tak terima. Dia hanya terima emas dia sahaja. So you need to understand lah dia punya situation macam tu. Jangan you pergi, lepas tu you menggelupur pula. Arahnu tu dia kata dia tak terima lah emas public gold. Contoh dia macam tu. Bukan macam tu, kita kena tahu kenapa dia tak terima, sebab dia memang hanya terima emas dia sahaja.
Okey, kemudian kita nak tahu bila kita dah rasa ready untuk beli emas, apakah ciri-ciri emas yang terbaik untuk kita beli? Okey, ada 7 saya nak kongsikan. Yang pertama adalah harganya mesti rendah. Contoh, bila harga rendah? Sekarang lah. Harga sekarang rendah. Harga hari ini adalah RM273. Semalam RM275. Kemarin RM279. So maksudnya hari ini harganya rendah. Okey, so kita dah dapat dah ciri yang pertama, harga rendah. Ciri yang kedua, spread nipis. Okey, memandangkan emas ini bukan barang kawalan. Jadi harga-harga emas ni dia tidak ditetapkan oleh siapa-siapa. Tukang kedai itu sendiri yang akan tetapkan harga emas. Jadi harga emas ke, harga beli ke, harga jual ke, harga pajak ke ditentukan oleh tukang kedai itu sendiri. Dan nilai spread juga ditentukan oleh tukang kedai itu sendiri. Dia nak bagi spread dia nipis ke, dia nak bagi spread dia tebal ke. So, apa yang perlu kita cari adalah kita nak cari kedai yang menawarkan spread nipis. Okey. Untuk yang menawarkan spread nipis ni, berapa nipis? Dia mestilah kurang daripada 10%. Okey, jadi tadi kita dah bagi tahu dah kalau dekat public gold spread dia antara 6 hingga 9. Okey, dan anda boleh pegang kata-kata ni 6 hingga 9 kan. So pergilah hari ini anda boleh tour dekat mana-mana kedai emas, anda tanya berapa spread, berapa spread, berapa spread. So anda akan dapati spread yang ditawarkan oleh public gold adalah spread yang terendah. Okey, so kita dah dapat 2 ciri. Ciri yang ketiga pula. Okey, banyak cawangan. Okey, macam tadi kita kata dalam Malaysia kita ada 18 cawangan, Semenanjung sampailah Sabah dan Sarawak. Dan kita juga telah buka 3 cawangan baru dekat Indonesia. So, tu cawangan public gold. Selain tu kita ada cawangan-cawangan Pos Malaysia juga yang akan menerima emas public gold. So banyak tak tempat yang menerima cawangan-cawangan ni? Banyak. Kalau kita kata pejabat pos besar, kalau satu negeri ada satu contoh. Okey, kalau kita ada 14 negeri, sekurang-kurangnya dah ada 14. Satu negeri ada berapa daerah pula. So kita dah boleh kira dah. Oi, banyak cawangannya. Itu belum lagi cawangan public gold yang ada 18 seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Okey, yang keempat, stoknya tidak terhad. Stok yang terhad ni bahaya. Sebab apa? Macam sekarang harga rendah, tak ada stok. So kita tak boleh beli. Nanti tiba-tiba harga naik, ada pula stok. Kita tak nak benda yang macam tu. Kita nak tak kisahlah harga turun ke, harga naik ke, stok sentiasa ada. So benda ni ada dekat public gold. Sebab apa? Dekat public gold kita boleh lock harga. Kan? Bila kita tengok graf tu turun. So kita boleh lock harga. Dan contohnya kalau kita habis bayar dalam tempoh 10 hari, emas tu akan diposkan ke rumah. So mudah. Okay, so kita dah penuhi 4 kriteria. Kriteria yang seterusnya adalah syarat jual beli yang tidak cerewet. Okey, apa maksud syarat jual beli yang tidak cerewet? Ada setengah-setengah emas hanya menerima emas mereka sahaja. Syarikat emas atau kedai emas, dia hanya menerima emas mereka sahaja. Kalau emas dia nama lain, dia tak terima. Okey, kemudian kalau emas ni patah, bengkok, tercalar, terbelah dua pun dia tak terima. Tapi kalau dekat public gold, tak kisahlah emas ni patah, bengkok, calar dan sebagainya. As long as dia punya berat memenuhi gram yang telah dicatatkan dekat situ, okey je, tak ada masalah. So kita dah nampak dah. Sekarang kita dah memenuhi berapa kriteria? 1, 2, 3, 4, dah 5 kriteria untuk syarat jual beli yang ciri-ciri emas yang terbaik. Okey, terima kasih Cik Syukri. Okey, kemudian yang seterusnya adalah mesra arahnu. Tadi kita dah bagi tahu dah mesra arahnu tu maksudnya banyak arahnu terima. So tadi kita dah terangkan banyak arahnu yang terima emas daripada public gold. Selain daripada tu kita ada juga koperasi-koperasi yang terima juga emas daripada public gold ni. Dan yang seterusnya ataupun yang terakhir adalah patuh syariah. Okey, patuh syariah maksudnya daripada cara pembelian dan cara jualannya adalah patuh syariah. Untuk pengetahuan anda, easy payment, outright purchase dan gap ini cara beliannya adalah patuh syariah. Okey, jadi kita ada 7 ciri ni semua kita penuhi. Dan ini adalah checklist. Let's say lah you nak cari emas yang terbaik,
cari checklist ini ada 7. So you tick yang mana yang paling memenuhi, itulah syarikat yang you all kena tuju. Okey. Seterusnya. Nasihat saya kepada anda semua. Okey, nasihat saya ni mudah je. Okey, perkara yang anda kena tahu, apabila anda beli emas, anda pastikan anda dapat emas. Kalau contohnya mengenai gold bar anda tak pandai, anda tak faham gold bar, anda boleh balik kepada asas emas perhiasan. Okey, bila kita beli emas perhiasan, kita akan dapat emas perhiasan ni. Kita beli gelang, kita dapat gelang. Betul. So, pastikan bila kita beli emas gold bar, kita akan dapat gold bar tersebut. So, itu adalah nasihat yang pertama. Okey, nasihat kedua. Bila kita beli emas, kita tidak dapat sebarang hibah, keuntungan, pendapatan bulanan yang berasaskan bulanan ke, mingguan ke, harian ke, betul tak? Okay, bila kita beli gelang ni, Uncle Atom kat kedai tu ada bagi kita pendapatan ke? Ada bagi kita komisen ke? Tak ada kan? So, sama juga dengan gold bar. Once you beli gold bar ni, dia tidak akan berikan you sebarang keuntungan dalam bentuk pendapatan bulanan, mingguan atau harian. Tak ada juga keuntungan, tak ada apa-apalah, tak ada komisen dan sebagainya. Dan seterusnya, bila kita nak beli emas, kita kena pastikan kita beli dengan menggunakan duit yang kita tak nak pakai. Bukan duit yang kita nak pakai, kejap lagi kita nak pergi bayar sewa rumah, duit tu yang kita nak beli emas. Buat apa? Kan? Tak nak macam tu. So, kita kena pastikan duit yang kita beli emas ini adalah duit yang kita tak nak pakai dalam jangka masa terdekat. Duit tu mestilah kita yelah kita tak nak pakai, ataupun duit yang kita nak simpan untuk future, instead of you simpan dalam bentuk duit, kita simpan dalam bentuk emas. Okey, so itu adalah perkongsian saya hari ini. Kita cerita mengenai masa untuk emas. So sekarang adalah masa untuk emas. Kalau orang tanya, bilakah masa terbaik untuk kita beli emas? So masa terbaik untuk kita beli emas adalah 20 tahun yang lepas. Masalahnya 20 tahun yang lepas mungkin ada orang masih belum lahir ataupun dia masih tidak ada kesedaran mengenai simpanan emas lagi. Dan hari ini adalah di mana dia dapat knowledge. Contohnya lah lalu lalang kan nampak live. Sama ada dekat FB live ke, nampak live dekat Facebook ke. Nampak live. Okey, barulah dapat knowledge. So, bila nak mula sekarang lah. Sekarang ni masa terbaik sebab apa? Harganya pun dengan rendah. Hari ini adalah RM273 untuk 1 gram. Semalam RM275 untuk 1 gram. Kemarin RM279 untuk 1 gram. So hari ini adalah masa terbaik untuk kita mulakan simpanan emas. Okay, jangan tunggu-tunggu lagi. Okay, jangan tunggu untuk beli emas. Sebab kalau kita tunggu-tunggu nanti kita akan sentiasa terlepas kita punya peluang. So sekarang adalah masa yang terbaik. Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan. Kalau ada soalan, boleh kongsi soalan untuk kita sama-sama jawab soalan. Okey, ada soalan ke tak ada soalan? Okay, untuk pengetahuan anda, apa yang saya kongsikan hari ini adalah daripada buku Tuan Azizi Ali yang bertajuk Masa untuk Emas. Okey, so buku ini tulisan Tuan Azizi Ali, tajuknya adalah Masa untuk Emas. So hari ini saya telah menggrafikkan ataupun memvisualkan apa yang ada dalam buku ini dan kita ringkaskan. Ada satu topik lah dekat sini. Topik dia dekat sini soalan-soalan yang ditanya oleh orang yang nak mulakan simpanan emas. So kita dah keluarkan dan kita visualkan dalam bentuk grafik. So lebih mudah untuk anda faham. Ada soalan ke? Tak ada soalan? Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, saya tunggu lagi lebih kurang. Okey, 1 minit lagi lebih kurang sebelum saya end live. Oh mak kau. Okey, saya tunggu lebih kurang 1 minit lagi sebelum saya end live. Saya bagi peluang sekiranya ada soalan. Okey, anda tengok kan dekat atas ni ada macam-macam. Ada pendant, yang ini majestic 4 segi. Yang ini ada kawan-kawan dekat
kawan-kawan dekat mana ni? Dekat Facebook tak nampak, yang nampak dekat TikTok je. Contohnya yang ini yang bulat ini adalah rainbow pendant. So yang ini adalah dinar, yang ini adalah bunga emas. So ini adalah antara item yang ada di Public Gold. Okay, before saya end saya punya live, untuk rakan-rakan yang berada dekat Facebook, you all nampak tika yang bergerak ni kan? Sekejap ya. Okay, anda nampak tika yang bergerak ni. So simpan emas rendah RM100. Okay, daftar secara percuma tanpa komitmen bulanan. Okay, boleh je klik saya punya WhatsApp link dekat komen nanti untuk daftar secara percuma. Okay, dan kawan-kawan yang berada dekat TikTok boleh je klik saya punya TikTok link untuk pendaftaran secara percuma. Okay, terima kasih kepada yang komen hari ini. Terima kasih kepada yang bagi like. Terima kasih kepada yang bagi gift dan sebagainya. Okay, semoga perkongsian saya hari ini bermanfaat kepada anda semua. Okay, bye.